Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita dapat menyambung kembali perbincangan kita dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Dalam kuliah yang lepas kita telah baca sehingga ayat 140 150 surah Ali Imran, yang mana dalam ayat-ayat sebelum itu Allah SWT menceritakan kepada kita bagaimana ramai nabi-nabi yang terdahulu daripada Nabi Muhammad SAW, mereka telah berperang dengan disertai oleh pengikut-pengikut mereka yang taat, dan mereka ini tidak pernah merasa lemah semangat dan juga tidak pernah merasa lemah daripada segi tenaga fizikal, dan tidak pula tunduk kepada musuh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan dalam perjuangan mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, doa yang sentiasa mereka ucapkan ialah Rabbana ighfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itulah doa yang seringkali diucapkan oleh mereka yang berjuang bersama dengan nabi-nabi pada zaman-zaman dahulu. Dan hasil daripada kesabaran mereka dan penyerahan diri mereka pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ni mendapat kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Itulah diberikan kemenangan di dunia dan diselamatkan daripada azab di akhirat. Dan lepas itu Allah SWT minta kita orang-orang beriman ni supaya beringat daripada taat kepada orang-orang yang kafir. Karena kalau kita turut area taat ni, kalau masa Melayu kita kat turut area lah, turut area orang kafir ni, mereka akan mengebakkan kita ni kembali kepada kekufuran. Dan bila kita kembali kepada kekufuran, kita termasuk dalam kumpulan yang rugi. Dan sebab itu kata Allah SWT, adalah kita patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kerana Tuhan itu sebaik-baik pelindung dan juga sebaik-baik penolong. Itu je ayat kita berhenti mula. Kemudian pada malam ini kita sambung sedikit lagi. Kita baca daripada atas dulu, ayat 149. Ya ayyuhallazina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taatkan orang-orang yang kafir, nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran, lalu menjadilah kamu orang-orang yang rugi. Jadi Tuhan beri peringatan pada kita supaya tidak taat pada kafir, tidak turut area, kerana kalau tidak kita akan kembali kepada kekufuran dan rugi kita ni. Ayat seterusnya Tuhan kata balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Janganlah kamu taatkan mereka, bahkan taatlah kepada Allah pelindung kamu, dan dialah sebaik-baik penolong. Jadi kita orang Islam ni, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dalam ayat lain, dia kata ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuhan ni ialah ni'mal maula, sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik orang yang memberikan pertolongan kepada kita, bukan makhluk-makhluk lain, terutamanya orang-orang yang bukan Islam. Ini ayat seterusnya yang kita baca malam ni. Tuhan kata sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwaz zalimin. Kami akan isikan hati orang-orang kafir itu dengan perasaan gerun, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang mereka sembah, yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya. Dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Jadi Tuhan sebut sini bagaimana orang yang kafir ini Tuhan campur dalam hati dia perasaan takut bila berhadapan dengan orang Islam,
Mereka akan mari perasaan takut dan gentar. Sebab gentar tu kerana syirik ataupun kerana mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah ni dia sebut zalimnya mereka ialah terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan syirik. Jadi orang ni menzalimi dirinya dengan perbuatan syirik. Sebab syirik ni dalam satu ayat lain dalam surah Luqman rasanya Tuhan kata inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik kepada Tuhan itu ialah suatu kezaliman yang besar. Syirik kepada Tuhan ni suatu kezaliman. Kerana konsep zalim dalam Islam ni dia luas. Kita biasa kita ni kalau kita zalim, kita kata orang, kita ambil barang orang, kita buat kena nak orang. Setakat tu yang zalim. Tapi dalam konteks ataupun dalam penggunaan Al-Quran, zalim ni luas. Orang syirik kepada Tuhan, dia juga melakukan kezaliman. Dan orang tu dipanggil orang yang zalim. Orang hak rapah harta benda orang zalim. Orang tipu orang pun orang zalim. Orang buat dosa pun zalim juga. Kita yang buat dosa ni kita zalim kepada diri kita sendiri. Kerana dengan perbuatan dosa tu kita mendedahkan diri kita ni kepada azab dan juga hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syirik lagi besar dosa dia, kezaliman dia, sebab dia ni mensekutukan Tuhan dengan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini disebut orang yang kafir ni, mereka ni adalah dicampurkan ke dalam neraka, iaitulah merupakan seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita ambil maksud daripada ayat ni, orang yang menentang Islam ni pada hakikatnya dia sentiasa takut. Dia takut, dia bimbang dalam hati dia kerana dia tahu apa yang dia perjuangkan itu tidak betul. Sebab itulah bila dia nak berdepan dengan orang Islam, terutama pada zaman Nabi, mereka akan mempersiapkan pasukan yang besar. Sedangkan Nabi-Nabi zaman dulu ni bukan ada pengikut yang ramai, bukan ada askar yang ramai. Sebab kita tengok macam di Mekah, bila Nabi bawa Islam, yang masuk Islam pada mereka awalnya orang biasa, hamba, orang awal biasa. Ya orang ni tak ada apa-apa. Hamba ni harta tak ada, gapo tak ada, kuasa pun tak ada. Tapi kerana ketakutan terhadap orang-orang ni, demo ni dihukum dengan kerah. Siapa ditindih dengan batu, diazab di tengah panah, disebab. Sedangkan orang ni tak boleh buat apa satu. Kalau lok gitu pun orang yang yang ikut Nabi Muhammad ni tak boleh buat apa satu. Pasal demo ni tak ada kuasa, tak ada gapo. Tapi kerana dalam hati orang yang tidak Islam ni, dia ada suatu perasaan takut yang terlalu sangat sehingga dia bertindak di luar daripada batas dan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dibuat. Baca juga Nabi-Nabi dulu, kita tengok dalam kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh ni mari tak ada apa satu, mukjizat dia unta ya, buat mari unta tu pun takutnya bukan main kepada unta tersebut, sehingga akhirnya dia bunuh unta. Tak ada pasal-pasal, unta pun dia bunuh. Sedangkan unta ni tak ada buat apa-apa ke dia. Bila Nabi Soleh mari ni, Nabi Soleh bawa agama, berlawan dengan kaum dia ni cabar Nabi Soleh. Wahai Soleh, kalau kamu ni Nabi sungguh, tunjuklah bukti mu ni Nabi. Lalu Nabi Soleh ni minta doa dengan Tuhan. Tuhan buat tubik unta, kok celah batu. Daripada batu tu tubik unta. Jongo pala tubik sampai jadi unta seekor besar pula, lebih daripada ukuran hak biasa. Jadi terkejut dia tengok ni, lagu mana daripada celah batu tubik seekor unta yang besar, dah besar pula, besar pada hak lain hak ada kampung. Seekor-seekor dia besar juga guruk mari. Lepas tu Nabi Soleh kata, wahai kawan aku, dia kata ni apa ni mukjizat hak Tuhan beri kat aku. Mun pakat jangan kena unta ni kena gilir sehari, biar unta ni minum air. Lepas tu hari lain mun boleh guna dah air telaga tu, gilir selesai hari. Hari hak unta minum ni jangan orang kosek air, jangan kosek. Dan unta ni bila dia minum air tu habis kering telaga. Dia minum tu sampai kering air telaga, seruknya minum ke dia tak ada air dalam telaga. Jadi orang kena tunggu esok pula baru air lagu tu penuh, barulah orang kampung boleh guna buat mandi, buat masak, buat gapo. Tu yang apa ni mukjizat yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kaum Samud. Kaum Samud. Sedangkan kaum Samud ni kaum yang hebat pada waktu tu, dia boleh tebuk
dinding bukit. Dia boleh tebuk bukit ni buat tempat duduk. Dia tebuk-tebuk boleh buat rumah dalam bukit ni. Hebatnya di segi kemahiran teknologi pada waktu tu. Tapi takutnya kepada Nabi Soleh ni lebih daripada segala-gala, sehingga akhir dia pakat dia kata kita kena bunuh untuk Soleh. Nabi Soleh bersedah jangan buat gana-gana. Kalau buat gana-gana turun azab Tuhan kepada mu belakang ada. Tu nak ayat contoh. Dan akhirnya bila dia bunuh unta ni, fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Dalam surah kita baca kan wasyamsi wadhuhaha tu disebut cerita tu. Wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna zil autat tu dalam surah lain. Tapi dalam surah tu Nabi kata jangan sembelih unta ni. Naqatullah ni mu jangan sembelih dia, lalu fa'aqaruha demo ni sembelih juga unta. Fadam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Lalu Tuhan timpa ke atas mereka ni dengan dosa mereka bunuh unta tu, sehingga akhirnya jadi ganak habis. Jadi ganak. Bangunan hak dia buat kepada batu tu, mari satu tempik ke daripada langit, suara derah mari sepuluh mari daripada langit utuh habis, sehingga jadi gato sebutir kapung jadi gato. Itu cerita. Tapi nak ayatnya dalam kisah ni ialah bagaimana orang yang menetek kebenaran ni, yang menetek Islam ni, dia hati dia sebenarnya sentiasa takut. Hak ni tu akan sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Aku akan capok kan ke dalam hati orang-orang yang kufur ini suatu perasaan gerung yang amat sangat, sehingga dia jadi kelak kabut dalam hidup. Tidur tak jenera orang sebab Firaun berdepan dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni bukan ada gapo sangat. Hak dia pergo masa budak lagi, tapi ketakutan dia tu siapa gitu mau lalu. Ni nak ayat sifat orang-orang yang menetek kebenaran ni, dia sentiasa ada rasa takut dalam hati dia. Seterusnya ayat seterusnya tu yang kata walaqad sadaqakumullahu wa'dah id tahussunahum biizni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah summa sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan demi sesungguhnya Allah telah menepati janjinya memberikan pertolongan kepada kamu ketika kamu berjaya membunuh mereka beramai-ramai dengan izinnya, sehingga ke masa kamu lemah, hilang semangat untuk meneruskan perjuangan, dan kamu berbalah dalam urusan perang itu, serta kamu pula menderhaka melanggar perintah Rasulullah, sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai, iaitulah kemenangan dan harta rampasan perang. Di antara kamu ada orang yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji iman dan kesabaran kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu semata-mata dengan limpah kurnia-Nya. Dan ingatlah Allah sentiasa melimpahkan kurnia-Nya kepada orang-orang yang beriman. Iaitu benda ni cerita perang Uhud dah ni. Tu awak mari cerita perang Uhud. Cerita perang Uhud dan cerita yang berlaku dalam peperangan tersebut dan kesannya kepada orang Islam. Bawah ni dia ayat, yakni harta rampasan perang, sehinggalah mereka tergamuk melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan tempat pertahanan masing-masing yang diperintahkan mengawalnya. Perbuatan mereka berkejaran untuk merebut harta rampasan perang itu menyebabkan sebahagian dari pihak musuh menyerang dari sebelah belakang yang terdedah itu, dan akibatnya tentera Islam gagal untuk mencapai kemenangan. Jadi ayat ni Tuhan cerita khusus tentang perang Uhud. Macam ambo cerita dulu, ambo boleh balik dari mereka awal peperangan Uhud ni, tentera Islam ni benih. Perang tu benih, musuh kalah. Antara sebab kemenangan itu ialah sebelum perang tu Nabi suruh pasukan pemanah ni duduk atas bukit, jaga. Moga bukit Uhud duduk sini, Jabal Rumah duduk sini. Jadi jaga ni sebab Nabi takut tu Quraisy ni serang ikut belakang. Tentera Islam duduk sini tengah ni. Jadi Nabi kata jaga bukit ni jangan tinggal. Benar kalah sebelum aku perintah mu jangan tinggal.
Jadi bila berlaku perang ni, suatu berlaku peperangan, Khalid bin Al-Walid masa tu masih lagi tidak Islam. Dia memimpin pasukan berkuda. Jadi bila tengok orang dah tengah perang ni, Khalid serai kulit belakang, nak serai kat belakang, nak masuk kat belakang, nak apa ni, nak mengkucak-kacirkan pertahanan Islam. Jadi bila Khalid nak mari, pasukan pemanah atas bukit ni panah 70 orang tu atas bukit tu, puak ni panah, siup panah. Jadi pasukan Khalid ni tak boleh masuk. Bila kena panah terpaksa undur. Itulah berlaku, masuk panah. Akhirnya musuh ni depan ni kalah. Tentera Quraisy ni kalah, diserbu oleh tentera Islam, undur lari. Orang Islam hambak. Bila hambak ni belah-belah hambak, ada yang kutip harta rampasan perang yang panggil ghanimah. Kerana zaman tu memang tidak salah, bila kita perang, musuh kita bunuh, kita boleh ambil barang tubuh dia. Kalau dia ada pedang, dia ada jel, kalau zaman ni ada cicing ko, ada rata ko, kita boleh tu jadi hak kita. Kalau hamba ambil, kat hamba jadi hak hamba. Kalau orang demo ni ambil, boleh jadi hak demo. Jadi tentera Islam ni belah-belah perang, belah-belah hamba, hak mana mati dia ambil barang. Sehingga musuh ni lari. Sebab tak Khalid ni hoduk dengan pasukan berkuda, dia duduk nanti tengok. Tak gerak. Pasal orang tak pergi kosek dia. Ni hak perang ni pasukan jalan kaki. Jadi bila orang Islam ni serai nampak kau undur musuh, hak duduk atas bukit ni serah tak sedar lah. Serah tak sedar. Dia kata nampak menilik kita tu bawah tu, pasal pakat duk ngutip belakang tu. Orang tu duk kutip goni, orang dia kutip goni, lagu mana gia kita ratah ni? Tak okey kita duk cokor atas bukit tak boleh gambar satu. Orang tu boleh goni, kita ni lagu mana ni? Lalu ketua dia kata jangan turun. Sebelum Nabi perintah, sebab Nabi ayat dah jaga bukit ni, jangan tinggal. Dia kata perang sudah dah tu. Jadi baloh atas bukit ni. Bahar, akhirnya pakat turun. Tinggal 3 orang. Dalam sejarah tu sebut 3 orang, ketua dengan 2 orang lagi. Tinggal 3 orang, hak 67 orang ni pakat turun habis. Turun ni ambak retek, nak ambil rampasan perang tu. Jadi Khalid duduk nanti tengok tu daripada jauh. Bila dia tengok pupuk ni turun daripada bukit tu, dia pun serah lalu dengan kuda. Pasukan berkuda mari ke belakang. Ni katalah kita kata bukit duduk sini. Ni askar Islam duduk sini. Ni bukit Uhud. Jadi dia mari ke belakang ni. Mari ke belakang, tak ada dah orang panuh. Bila tak ada orang panuh, pasukan berkuda ni boleh mari dengan sedap. Bila mari dia mari ke belakang, dia serbu askar Islam. Askar Islam duduk tengah hambak musuh. Akhirnya pecah perang. Pasal musuh mari kok belakang. Pecah perang tu, masa itulah ramai hak mati. Termasuklah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan dalam peristiwa ni kalau kita baca dalam sirah memang sengit. Sehingga sahabat-sahabat ni kelakabut habis. Pecah daripada Nabi, tinggal 2-3 orang yang jaga Nabi. Antaranya Abu Bakar, Umar dan salah seorang sahabat nama Abu Dujanah. Abu Dujanah ni tak tinggal Nabi, duk main keliling Nabi ni. Sehingga siapa satu perekat, bila orang serai kuat dah Nabi, dia pergi peluk ke depan. Dia pitah depan Nabi, dia kabak Nabi. Kabak Nabi ni tahan belakang dia. Bila orang panuh, kena tubuh dia. Orang lacar lembih, kena tubuh dia. Orang tetok, kena tubuh dia, tak kena tubuh Nabi. Siapa perekat tu nak oyak sengitnya keadaan, gentingnya. Dan Nabi sendiri dalam keadaan kelakabut tu, gelecoh kaki, jatuh dalam lubang. Lubang hak musuh gali ni, jatuh dalam lubang dan sakut besi di pipi Nabi ni sehingga patuh. Gigi leher dia tu patuh. Siapa perekat tu? Dan bila dah kelakabut, guli bating ni, siapa orang kafir bila tengok Nabi dah guling ni, berdarah muka, dia kata mati dah Muhammad. Muhammad mati dah, pakak geger lah buat dia ni. Obik dalam TV berapa semua tu. Kalau kita lah ni mati dah, Muhammad mati dah. Jadi sahabat ni nak jawab. Nak ayat Nabi tak mati, Nabi kata duduk dia, jangan jawab. Biarlah dia geger buat dia. Jadi bila dah bunyi Nabi mati ni, barulah orang Quraisy ni berhenti serai. Reda penyerangan tu. Tu cerita dia. Reda, demo pun berundur. Dia mau bunuh belah-belah berundur ni, pokok dia kata ni lah balas hak dulu. Hak kita kalah di Badar ni, dia kata hari ni kita balas dah. Hak kalah di Badar mula. Tu cerita dia. Jadi kerana strategi Nabi tak siap jawab itulah perang tu reda. Kalau orang Islam jawab, Nabi duduk lagi, tentu dia akan serbu kuat lagi. Jadi ini peristiwa yang berat berlaku. Jadi dalam ni Quran cerita ni.
Mula-mula akui peluang kamu benih. Tapi bila mu berebut harta, sebabnya tak dengar kata Nabi. Sebelum perang Nabi ayat dah jaga bukit ni, jangan siapa-siapa turun. Benih kalah duduk sini. Selagi aku tak royak, jangan tinggal pertahanan ni. Tapi oleh kerana nak ke bagian. Ni dalam ayat ni dia kata minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada di kalangan kamu hak nak cari habuai dunia, berjual ni kerana kebendaan. Dan ada di kalangan kamu yang berjual kerana nak cari akhirat, nak mati syahid. Jadi pecah. Bila pecah lagu ni lah menyebabkan kalahnya masuk ke Islam. Menil Islam ni bila pejuang-pejuang Islam ni ikhlas dalam perjuangannya semata-mata kerana Allah. Tapi kalau ada di kalangan orang berjuang Islam ni ada nak cari kepentingan duniawi, harta benda ke, pakak ke, kedudukan ke, jawatan ke, nama ke, dia akan jadi masalah kepada perjuangan, dan ini boleh menjadi sebab kalah dalam perjuangan ini. Ini pengajaran yang besar yang ada dalam peristiwa ni, sehingga Tuhan sebut minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Lepas itulah bila dah berlaku macam ni, maka Tuhan selamatkan balik orang Islam ni dengan perang tu jadi reda. Dan tujuan aja Tuhan kata liyabtaliyakum, Tuhan nak uji setara mana mung ni berjual ni betul-betulkah kerana Allah SWT ataupun kerana kepentingan-kepentingan yang tertentu. Jadi kalau kita baca dalam sirah tu memang panjang, ulama hura pengajaran-pengajaran dan juga detail peristiwa ni memang genting waktu tu. Genting sangat peristiwa Uhud ni, sebab itulah dirakam di dalam Quran ni untuk menjadi iktibar pengajaran kepada kita. Ayat seterusnya disebut iz tusaiduna wala talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Ingatlah ketika kamu berundur lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun, sedang Rasulullah yang masih berjuang dengan gagahnya memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu untuk berjuang terus, tetapi kamu tidak mematuhinya. Dalam keadaan kelak kabut, tak ada orang Islam lari. Dan musuh serai dengan kuat ni, pecah belah habis, lari. Tak tahulah ke mana nak menyelamatkan diri. Sehingga Nabi terpaksa panggil tak dengar dah masa tu. Hak berhenti juga bila Nabi sebut wahai ahlu Badar. Nabi sebut hak tu wahai ahlu Badar. Barulah hak orang pergi berjuang waktu perang Badar tu mari serbu mari liku Nabi. Siapa mereka tu? Mula-mula tu tak dengar kemala dah kalau kita kata pakak hunggar kelak kabut habis. Sehingga Nabi terpaksa tepik wahai ahli Badar. Nabi seru balik hak mana hak pergi perang Badar, buat ni mari semula. Mari liku Nabi semula, barulah terkawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Oleh itu Allah membalas kamu dengan peristiwa yang mendukacitakan, iaitulah kekalahan dengan sebab perbuatan kamu menderhaka yang mendukacitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bersedih akan apa yang telah menimpa kamu. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Jadi ni betul-betul cerita yang berlaku pada masa perang Uhud. Bagaimana tentera Islam pada mulanya benih, lepas tu pecah perang dan hampir-hampir hancur semua dalam peperangan ni kalaulah tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimum bizatis sudur. Maksudnya, kemudian sesudah kamu mengalami kejadian yang mendukacitakan itu,
Allah menurunkan kepada kamu perasaan aman tenteram, iaitu rasa mengantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, golongan yang teguh imannya lagi ikhlas, sedang segolongan yang lain yang hanya mementingkan diri sendiri, menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar, seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Mereka berkata, adakah bagi kita sesuatu bahagian dari pertolongan kemenangan yang dijanjikan itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya perkara yang telah dijanjikan itu semuanya tertentu bagi Allah. Dialah sahaja yang berkuasa melakukannya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkannya. Mereka menyembunyikan di dalam hati mereka apa yang tidak mereka nyatakan kepada kamu. Mereka berkata sesama sendiri, kalaulah ada sedikit bahagian kita dari pertolongan yang dijanjikan itu, tentulah orang-orang kita tidak terbunuh di tempat ini. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu berada di rumah kamu sekalipun, nescaya keluarlah juga orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah akan terbunuh itu ke tempat mati masing-masing. Dan apa yang berlaku di medan perang Uhud itu dijadikan oleh Allah untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Jadi lepas pada pecah perang ni, lepas pada pecah perang itu, musuh berundur. Waktu tu orang Islam ni tak bergerak lagi, beripus tepat, tak berani nak gerak. Tak berani nak gerak sebab takut musuh serbu lagi. Jadi dalam keadaan duduk jaga tu, sambil-sambil berkemah, sambil berkawal, masa itulah tu Hewi nak ilah tekene tu, tu Hewi rasa mengantuk. Ni summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Mari rasa ngantuk jenera. Bila jenera ni ilah lah, letih, ilah rusing, ilah serabut kan. Sebab kita ni peti tu petinya tidur. Tidur ni kalau tak tidur langsung tak boleh. Dan kita kalau rusing, kalau serabut biasanya tak jenera. Tak jenera tidur. Tak jenera tidur. Memang goliknya kita lagu tu. Bila rusing, bila serabut, bila sakit, tak jenera tidur. Tapi Tuhan ni nak bui ilah tekene kepada tentera Islam ni, Tuhan ngantuk. Bila-bila duk kawal, duk takut ni, takut musuh serang, bila-bila letih perang, ada hak luka, ada hak sedih, kecewa, Tuhan ngantuk. Perasaan ngantuk sehingga jenera bila-bila duduk tu, bila-bila duduk berkawal tu, ada ramai yang tertidur. Ramai tu terutamanya mereka yang ikhlas dalam perjuangan. Hak tak tidur ni, hak jenis hak tidak ikhlas. Sebab kalau kalian tengok dalam sejarah, dia jadi lagu ni antara faktornya ialah bila tentera Islam menang di Badar, masa tu bukan semua orang pergi perang. Golongan munafik ni tak tubik perang dalam perang Badar. Bila tubik perang, tentera Islam ada 300 orang. 300 orang, asal tubik 1000, siapa tengah jalan, kok lain lagi tinggal 300 orang. Gi perang benar pula benar besar, sehingga boleh buat balik tawan dia perang. Jadi bila mari perang Uhud ni, ramai orang yang dulunya tidak yakin dengan Nabi Muhammad, tidak yakin dengan perjuangan Rasulullah SAW, naik angin. Dia kata ni peluang kita nak pergi attack. Moga pula benar. Jadi kalau kita pergi terik ni, benar ni kita pun boleh pergi. Dia mari buah tu. Mama guna bahasa mudah ya, dalam kitab bahasa dia kemah lagi lah, tapi yang banyak bahasa mudah. Jadi dia mari fikir gitu, sebab dia tengok orang Islam pergi perang mula balik bawa apa ni, ghanimah. Orang tu boleh goni, orang ni boleh goni. Jadi boleh bagai. Jadi dia ingat give jual ni boleh retek bagai tu. Mula Muhammad benar, atrik ni benar Muhammad, kita boleh tupeh. Hak tu jadi ramah tubik tu dalam perang Uhud antaranya. Jadi tubik tu dengan niat tak betul dah. Niat tu niat yang tidak betul. Sebab tu bila berlaku benda lagu ni, orang-orang hak mari dengan niat tidak betul ni berkecek lah, duk berkecek. Bila-bila orang lain duk mengatuk letih, dia duk besar, boleh gapo kita mari ni. Ni dalam Tuhan duk cerita ni, boleh gapo kita mari, tak ada pasal. Kalau duk di rumah baik sikit. Orang mari letih gapo, ingat ke benar? Rupanya tak boleh gapo satu lah. Dia mari buah tu. Mari buah tu kecek, duk kecek. Dalam beripung tu duk mu kecek. Kalau lagu ni dia kata kalau kita tak mari lagi baik. Dan ni tengok mari mati saja-saja ni. Geng-geng kita ni, saya kita mati tak ada pasal-pasal. Ni Tuhan jawab dalam ayat ni. Tuhan jawab ni semua ni bagi Tuhan tulis belakang. Benar kalau dalam perjuangan ni bagi Tuhan sudah tulis. Ketentuan Allah. Ada masa benar, ada masa kalah. Dan masalah mati ni bukan kerana mari perang. Duduk di rumah pun kalau nak mati sebab tu lah.
Sebuah cerita hok Peribet Aden. Duduk dalam hotel molek-molek pukul 12 malam tunggu lagi cari rokok. Duduk dalam hotel tu molek-molek cerita Peribet Aden lagi. Hok mati kena berdiri sore tu. Duduk dalam bilik hotel tu pukul 12 malam. Tapi kis nak mati kis rokok. Turun juga nyoh-nyoh cari rokok. Nya berdiri kau kahwin tu ngamuk berdiri kena kahwin ni. Gue tak cara kahwin nak beli rokok apa betul duduk depan dia. Anak ayat bila siapa masa mati manusia ni akan dengan sendiri. Dia akan sendiri, tak ada orang nak boleh tahan. Tak boleh tahan. Dia akan buat benda yang kita sendiri pun tak boleh fikir. Jadi nak ayat duduk di rumah pun kalau siapa masa nak mati, mati. Ada orang mati di rumah. Kadang-kadang orang main gopok rumah dia, bunuh dia dalam rumah dia sendiri. Dia nak tinggi perang. Mati aksiden motor. Tak ada pasal-pasal tepuh punggul lembu. Lembu terberok, dia mati. Ni pada tembok ni berlaku kan. Lembu motosikal, tepuh punggul lembu terberok lembu. Dia mati. Nak royak mati ni kita nak ke mana? Sebab mati ni ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti kena pergi perang. Dan mati di perang kerana Islam itu lebih baik daripada kita mati tepat yang tidak munasabah. Mati dah apa mak weh? Mana? Kau duk tengok belalai kerek nampak pesing tadi. Tidak kau berat kerja. Mati dah weh kau tu. Mati mana? Golok. Bunyi golok tu Allah. Mak mati golok. Dia boleh jadi nak pergi beli toto ya. Tapi bila bunyi golok tu kak ya Allah, orang dengar, guano mak nampak piah tak je tinggal. Mati golok. Tu nak ayat contoh. Benar-benar lagu tu. Jadi hak pentingnya mati nak mati mana? Mati biarlah tepat hak comel. Mati ni biar mati tepat yang comel. Nak lari pada mati tak boleh. Ni hak Tuhan suruh Nabi jawab. Mu duduk di rumah pun bila siapa masa mau mari carimu. Boleh jadi mu tubik cari ataupun mau pergi carimu di rumah. Supaya mu doa ayat cerita semua ni cerita masyhur dalam kitab. Zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman ni dia Tuhan banyak kelebihan. Jadi ada satu kali dia duduk dalam majlis lagu ni. Ada budak muda. Budak tu muda duduk tepi dia. Dah ada sore dalam majlis tu orang tak kenal. Orang tak kenal, tak aja mari tiba-tiba ada. Orang tu duk tengok kau budak muda ni. Duk perhati tok keli daripada mula-mula siapa. Kawan ni pun naik sebuah salah. Bimbel dia tinggal SB kau berapa. Kau nak tengok dia. Dia pun bisik ke Nabi Sulaiman. Dia kata tak sedap Nabi, aku tengok kau itu pelik, tengok aku takut ada niat tak molek aku. Boleh kau dak atas gilai. Nabi Sulaiman ni antara kelebihan dia boleh haruh angin. Angin ni nak atas gimana? Boleh suruh. Dia tanya mu nak gimana? Atas aku pergi jauh. Jauh mana? Atas aku negeri China. Negeri China. Tak tahulah mana Guangzhou ke Shanghai ke Chengdu ke ikutlah. Lah ni orang pergi belakang ada pitih dah siapa lah. Atas pergi China. Nabi Sulaiman pun panggil angin. Angin tu masa tu mas pok apa terbeh. Naik angin. Dia kata atas budak ni pergi China dia nak pergi. Angin bawa seru pergi. Bawa budak ni pergi sebentar, kau duduk depan hilang. Kau duduk cokoh lain ramai-ramai hilang. Nabi Sulaiman tahu dah tu malaikat mau. Muka dia Nabi, kan dia tengok dia kena dah. Muka dia duduk jumpa semua. Tengok malaikat mau pergi gai. Duduk sejuluk, mari mula. Malaikat mau timbul semula. Lepas tu Nabi Sulaiman tanya, dia kata mu gimana? Aku mari tadi nak ambil nyawa budak ni. Budak ni dia kata Tuhan kata mati di China. Aku pelik dia duduk sini. Dia duduk sini sebab tak aku duduk tengok. Dia kata pada dia suruh aku atas dia pergi China apa. Rupanya nak pergi mati China. Jadi bila dia pergi China, mereka mahu turut pergi ke China. Dia ambil nyawa dia di negeri China. Itu nak royak mati ni barang kita tak boleh nak kata lagu mana. Siapa masa jadilah. Itu maksud sini waktu yang suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jawab. Dan tujuan Tuhan buat ni ialah untuk Tuhan nak uji. Menguji apa yang ada dalam hati kita dan membersihkan hati yang ada dalam dada kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala ni sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Kemudian ayat seterusnya Tuhan kata innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jama'ani innama istazallahumus syaitanu bi ba'dhi ma kasabu
walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Bahawasanya orang-orang yang telah berpaling melarikan diri di antara kamu pada hari bertemu dua angkatan tentera Islam dan kafir dalam peperangan Uhud itu, sesungguhnya mereka hanya telah digelincirkan oleh syaitan dengan sebab sebahagian dari perbuatan-perbuatan yang salah yang mereka telah lakukan pada masa yang lalu. Dan demi sesungguhnya Allah telah memaafkan mereka, kerana sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat penyabar. Jadi tu hai royak hok lari masa perang tu, hok tinggal Nabi tu, orang ni hok jadi lagu ni kerana mereka sudah digelincirkan oleh syaitan. Sebab dulunya ada kesilapan mereka pada masa yang lepas. Boleh jadi niat dia tidak betul, perjuangan dia tidak ikhlas, maka Tuhan hukum dia. Hukum dia dengan ditimpa dengan kekalahan dan juga kecederaan dan kekecewaan. Walaupun kata Tuhan, Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi amat penyabar. Ayat seterusnya dia kata, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ard aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu zalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang telah kufur dan berkata kepada saudara-saudaranya apabila mereka pergi mengembara di muka bumi untuk berniaga atau keluar berperang lalu mati atau terbunuh, kalau mereka tinggal bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Apa yang mereka katakan itu tidak ada faedahnya. Bahkan akibatnya Allah menjadikan kesan perkataan dan kepercayaan mereka yang demikian itu penyesalan di dalam hati mereka. Dan ingatlah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah sentiasa melihat akan segala yang kamu lakukan. Jadi Tuhan beringat pada sini kepada kita orang beriman, jangan kita ni jadi seperti mana orang kafir. Ya, apabila mereka kalah ataupun mereka mati dalam peperangan, dia berkecek sama dia. Kalau kita tak pergi situ, kita tidak luka. Kalau kita tidak pergi perang, kita tidak mati. Jadi jangan kecek lagu tu. Kita orang beriman ni, bila barang tu berlaku, kita terima dengan redha. Sebab semua barang ni Tuhan tulis berlaku. Kita ni memang nak cari benda molek semua, nak selamat semua, nak sehat semua dalam hidup. Tapi bila ketentuan Tuhan sudah siapa masanya, dia akan berlaku. Walaupun kita ikhtiar. Ikhtiar tu memang Tuhan suruh, tapi siapa masa? Bila siapa masa, nak elok tak boleh. Dia nak elok tak boleh. Dan bila kita berhadapan dengan benda yang kita tidak duga seperti ini, kita orang Islam ni kena terima dengan redha, kena terima dengan yakin. Jangan doa kalau gitu, kalau gini, kalau tak mandi sungai tak lemah, kita kata. Kalau tak pergi naik motor tak belaga. Kalau tak tubik ke jalan tak tupuh kat orang. Barang kalau ni memang boleh tahu sebut. Kalau ni boleh tahu sebut. Boleh kita sebut. Jadi sebab kalau tu sebut kalau, kita akan jadi tak puas hati semua. Nyesal tegak sesat aku. Jadi tekenih macam kita. Sebab tu Tuhan ajar bila kita berdepan dengan bencana, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nabi bila dia pergi melawat orang mati, doa yang Nabi suruh kita ajar. Kita ni biasa kita Melayu bila orang dengar cerita orang mati, kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nabi bila dia pergi ziarah orang mati, antara doa yang Nabi baca, ucapan yang Nabi sebut kepada tuan rumah ataupun waris si mati ni ialah inna lillahi ma akhaza wa lahu ma a'ta. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in dahu bi ajalin musamma. Itu doa hak Nabi ucap, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Tuhan belaka. Hak dia wi kita, hak dia ambil balik pun hak dia. Dia wi anak kita, dia bui. Pas dia tarik balik dengan mati, hak dia juga. Dia wi bini, hidup dengan kita, pas dia tarik mati, hak dia juga. Wi tok lelaki, dia juga bui. Dia tarik balik. Hak Tuhan belaka tu. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Semua hak Tuhan belaka. Hak dia bui, hak dia ambil hak dia. Bukan hak kita. Pinjam ya. Sebab tu orang tua kata dunia ini hanya pinjaman.
Tu soho di kalangan kita orang Melayu, peribahasa dunia ini hanya pinjam-pinjaman. Hak tu happy ini semua sementara. Bila orang pinjam, jangan ingat jadi hak kita. Sebab tu kalau tuan dia mari minta balik, jangan tak bui. Jangan tak bui. Ni kat kita pinjam motosikal orang, tuan minta bergocoh dengan tuan. Aku nak bakar, ni tak boleh lah lagu tu. Jadi kita dengan Allah SWT pun Tuhan wi nyawa kita, keluarga, harta benda. Bila siapa masa Tuhan nak tarik, kita kena lepas dengan redha. Ni hak Nabi sebut maksud inna lillahi ma akhaza wa lahu ma ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Semua benda ni Tuhan tulis dah masa dia. Semua benda, terutamanya nyawa manusia. Tuhan wi ni anak, cucu, bini, tok lelaki, adik-beradik, waris-waris ni ada tempoh masa. Ajalin musamma, ajal yang ditentukan. 40 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Siapa masa? Jadi sebuah ibaratlah kita kata manusia lah ni pun dia buat poh Jepun. Biasa dia buat kereta untuk 5 tahun paling lama. Kereta Jepun ni dia sengaja buat kereta biasanya untuk 5 tahun. Lepas 5 tahun dia akan start punuh. Dia akan start punuh. Sebab tu insurans paling kurang 5 tahun. Ansuran agak paling kurang pun 5 tahun dia molek kereta punuh. Dia kira lagu tu. Memang kalau buat tahan lama, orang tak beli kereta baru. Orang putih lah ni pun buat kereta. Dia untuk 5 tahun ni tahu ya. Mesti sedih pun lagu tu dah lah ni. Dia sebab dulu kan apa motosikal, apa di basikal rally tu, siapa puas kita naik. Tak cakap tu kacak. Mula-mula biru, pas hijau. Pas biru muda, pas merah. Tu kacak tu kak. Serabut nengok kacak tu. Pasal nak buat, molek-molek lagi. Tapi lah ni tengok orang putih pun pandai dah. Sebab bila buat lagu tu memang tahan lah. Tapi tak boleh nego. Mungkin orang pakai pas tua. Maka Jepun dia cerdik, dia mari buat barang untuk ada tempoh 5 tahun, 3 tahun. Sebab tu bila cukup masa punduh. Orang beli kereta baru. Motosikal baru. Lah ni orang putih pula gitu juga. Tak ada orang buat barang ni untuk everlasting, tak ada. Untuk selama-lama tak ada. Orang buat semua ada tempoh pasal orang nak bisnes. Supaya bisnes ni jalan. Kau gapo semua lagu tu dah lah ni. Kalau kita baca dalam buku ni, sebab tu kadang kita pakai paling-paling 10 tahun. Lepas tu tak jadi kerja. Tak jadi kerja. Dia mula nak start buat nak. Kereta nombor 1 kereta ni, belilah kereta gapo lepas 5 tahun beki. Tak ada kereta lepas 5 tahun tak beki. Kadang-kadang 3 tahun tu start beki dah. Start beki dah, tak ada gapo-gapo lagi. Nak royak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni pun mudah bagi kita keceknya, memang dia buat benda ni ada tempoh. Ada tempoh belaka. Maka sebab itulah kita kena faham hakikat ni. Bila faham, sebab itulah kita akan kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni hak Tuhan. Dan kita ni akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita duduk situ, barulah kita menjadi tabuh. Hati kita ni tabuh bila kita berhadapan dengan cubaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mana kita tak boleh sedih, bukan mana kita tak boleh teriak, tapi kita tidak berputus asa. Kita tidak putus asa. Kita terima dengan penuh ketabahan. Kita boleh berdepan dengan cabaran, dengan dugaan ni, dan kita akan hadapi hidup seperti mana biasa selepas daripada kita bersedih dan kita berduka cita. Kalau orang tak sedih langsung ni bahasa hati mati ni. Anak mati pun tak sedih, bini mati mojo dia kata bukan dia lagu tu. Berat benar dia orang lagu ni. Bini pula bila tu laki mati alhamdulillah. Berat orang lagu ni. Bahasa jenis tak ada perut pedal kata ni. Tak kena setara mana pun orang kena sedih juga. Perangai kita maksud ni dia suka baru ni masalah besar kan ni. Masalah besar ni. Kena mandi 7 koloh tak tahu. Jadi nak ayat tu sifat kita sebagai manusia ni. Dan sebab tu dia kata wallahu yuhyi wa yumiit. Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha mengetahui, sentiasa melihat akan apa segala yang kamu lakukan. Kita perhabis sikit ayat 2 lagi baru habis cerita ni. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un
Demi sesungguhnya jika kamu terbunuh pada jalan Allah dalam perang sabil, atau kamu mati biasa semasa mengerjakan kebajikan umum, sesungguhnya keampunan dari Allah dan rahmatnya adalah lebih baik bagi kamu daripada apa yang mereka orang-orang kafir dan munafik itu himpunkan, meliputi segala jenis kesenangan hidup. Jadi mati pada jalan Tuhan ni lebih baik daripada harta benda dunia. Kita mati kerana perjuangan, terutama kalau mati dalam perang untuk menegakkan agama Allah SWT, jauh lebih baik. Sebab tu orang mati syahid ni syurga terbuka terus untuk dia. Dia terus ke dalam syurga, kecuali kalau orang tu ada hutang. Kalau dia ada hutang, tergantung, rohnya tergantung sehinggalah hutang dia selesai. Tu ya sekatan kepada orang yang masuk syurga ni kalau mati syahid. Siapa-siapa yang mati syahid kalau tak ada hutang, terus dosa-dosa dia pun tu apa, terus masuk dalam syurga. Nak cari mana? Keluar lagi tu. Orang lain kena hisap, kena gapo dulu, kena tanya sosok. Dia ni direct Tuhan beri masuk syurga, jamin lalu masuk syurga orang yang mati syahid. Jadi hal ni lebih besar daripada dunia, daripada harta benda dunia yang kita boleh bila kita dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang Islam zaman dulu mencari syahid supaya kita cari hidup. Kita ni nak hidup, gigi kan tak balik kan. Kita duk mikir gigi tak balik kan. Orang dulu dia pergi tu kira pergi jalan dah, dia tak ada niat dah nak balik. Kalau turun pergi perang, niat dia maka tak balik dah. Sebab tu kalau mati pun tak ada gapo. Kita ni mikir banyak kali weh, mikir gitu, mikir gini. Tu beza. Jadi sebab tu dia kata orang mati syahid fisabilillah ataupun mati pada jalan hak molek, buat kerja comel gitu dengan tujuan baik, boleh jadi tidak. Sebab kita tak temu lagi perang sabil ni, zaman kita ni tak temu. Kita tak temu lagi, alah depan kita tak tahu. Tapi kalau kita buat gitu dengan tujuan comel, kita pergi nak buat benda yang molek, benda yang sebab kita kata hak paling berat lah ni, orang nak pergi Mekah. Mekah tu perjalanan pergi Mekah tu perjalanan untuk buat benda comel. Sebab tu kalau dia niat comel, dia pergi Mekah dengan niat comel, kalau salah dia mati dalam perjalanan kau mati Mekah, peluang dia masuk syurga tu besar. Peluang dia besar. Sebab dia pergi tu turun tangga tu dia niat comel tu. Tapi kena betul lah, niat tu kena betul. Dia turun tu dengan niat comel, dia pergi tu, insya-Allah Tuhan apa dosa dia, Tuhan masukkan dia dalam syurga. Jangan niat nak capur. Ada setengah apa kata kadang nak pergi nego, nak pergi beli emas, nak balik jual emas. Setengah tu nak pergi mesyuarat. Pergi Mekah nak baca Mekah, nak selesai masalah. Tak boleh lah lagu tu. Hal ni betul-betul lillahi ta'ala. Gini lillahi ta'ala. Sebab lah ni orang pergi Mekah ni capu aduk tu. Pergi umrah pun ada kadang-kadang pergi untuk bisnes, kadang-kadang pergi untuk merangka strategi politik. Bagai serabut lah kau tu, tak kena lagu lah kau tu bagai tu. Gimana pergi umrah? Sebenarnya nak pergi untuk tujuan-tujuan duniawi semata-mata. Tak betul bagi hamba kena baiki waktu. Siapa-siapa pun tak kira lah. Kena baiki. Nak selesai ke apa? Bukan situ. Pergi biar kalau pergi nak umrah tu. Niat kita nak umrah. Kalau kita pergi nak haji, jangan kita capu. Gapo-gapo pun jangan capu. Sebab kalau tidak bimbang, takut jadi tak cuci hak kita tu kak. Sia-sia lah. Kita habis piti banyak. Umrah lah ni pun kesian royah 5,000. Kalau kita capu niat pergi, kita bimbang takut Tuhan tak terima. Dah mari tu jalan ambil tu ya kamu ni. Pergi tu lah kamu ni. Apa ni aku tak beri pergi aku. Tak kenyanya oleh kita. Pergi Mekah 10,000, 15,000, habis upah haji, tiba-tiba kita ada benda lain dalam hati. Ni nak nego, nak beli mata lah, nak balik jual, macam-macam dalam perut pedal. Tidak pergi nak buat haji semata-mata. Hak lain bukan kata tak boleh beli, jangan salah faham lama lagi pakat tak usah beli belakang ustaz kata tidak gitu. Niat pergi tu, tujuan pergi gapo? Nombor satu nak buat haji. Hak kita beli tu benda sampingi, belai-belai. Tak kira mata pergi Mekah tak makan, tak minum, dah niat nak buat haji jangan makan, jangan minum, nanti balik makan di rumah. Nyanyo lagu tu dah. Tapi tujuan jangan capu. Tujuan ni turun di rumah tu niat dah ni aku nak pergi nego emas, aku ni nak pergi beli mata, nak balik jual. Situ punah tu. Jadi waktu kena betul lah. Hamba pesan kat hamba sendiri kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, terutamanya orang yang rajin pergi umrah ni, jaga biar ikhlas.
Kita pergi itu supaya insya-Allah Tuhan terima 100% amal ibadat kita. Tidak gak habis piti saja, habis masa 2 minggu piti habis ribu-ribu, sedekah niat kita tidak tuling kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak ni kalau Tuhan kata kalau mati pada jalan Allah ataupun buat benda yang molek, dapat keampunan daripada Tuhan dan rahmat. Yang mana keampunan dan rahmat Tuhan ni lebih baik daripada segala dunia, isi dunia yang diimpun oleh orang bukan Islam. Dia tu royak dah maghfirah, keampunan dulu, lepas tu baru masuk syurga. Ayat yang terakhir untuk malam ni, wala in muttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Ayat 158. Demi sesungguhnya jika kamu mati atau terbunuh, sudah tentu kepada Allah jualah kamu akan dihimpunkan untuk menerima balasan. Jadi bila kita mati, kita orang Islam, orang bukan Islam mati biasa ataupun mati kerana terbunuh pada jalan Allah, semuanya akan balik bertemu dengan Allah SWT, dihimpunkan di hari kiamat, dan pada waktu itu dinilai segala amal perbuatan kita sama ada baik ataupun buruk di dunia ni, dan kita akan diberi balasan setimpal dengan apa yang kita buat. Jadi setakat tu untuk malam ni, sebab ayat ni, masuk ayat ni dia lari sikit tajuk perbincangan, walaupun masih dalam kisah perang Uhud, tapi lari sikit daripada apa yang kita bincangkan dalam ayat-ayat yang sebelum ni. Dan berhenti setakat ni dulu, mudah-mudahan insya-Allah boleh memberi manfaat kepada kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.